السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah. Hello. Oh, dia tak boleh. Hello. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu. Jadi Haji apa? Pak Ngah positif tu. Satu lagi apa? Haji Saad. Imam Saad mana? Kena juga. Oh, ramai kena tu. Tapi tak apalah tuan-tuan, Omicron ni dia tak kuat. Nah, insya-Allah lah. Cepat sembuh. Mudah-mudahan lah. Kita doa sama-sama lah. Jadi tuan-tuan, saya tengok masjid tuan-tuan ni meriah ni untuk Ramadan lah. Betul tak kan? Persediaan untuk Ramadan. Baik, jadi kita berhenti di mana tuan-tuan? 58. Ya, alamat yang ke-35. Kita tengok muka surat 58, alamat yang ke-35. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Kata pengarang, tanda kiamat yang ke-35 adalah segala bulan itu kebanyakannya kurang daripada 30 hari. Bulan ni yang disebut adalah bulan Islam. Kita panggil bulan Islam. Yang pertama kita kena tahu, bulan ni dia memang 12. Bulan orang putih, kita panggil orang bulan putih lah, Januari, Februari, Mac, April, apa semua ni 12 kan. Sama dengan bulan Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal dan seterusnya, ada 12 juga. Siapa yang menetapkan bulan ni 12? Boleh katakan kalender seluruh dunia ni pegang 12. Siapa yang tetapkan setahun ada 12 bulan? Yang menetapkan setahun ada 12 bulan adalah Allah Azza wa Jal. Dalam surah At-Taubah kata Allah Azza wa Jal, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bulan-bulan ni di sisi Allah ada 12. Sejak daripada cipta langit dan bumi, bulan tu 12. Allah yang tetapkan. Dalam setahun bulan ada 12 bulan. Yang pertama kita pegang kalender ni lah, apa? Gregorian kan, yang kita pegang tu Januari, Februari tu. Dia berdasarkan pusingan apa? Matahari, bumi mengelilingi matahari kan. Dia matahari, jadi bumi keliling matahari tu. Jadi untuk bumi apa? Sempurnakan satu putaran tu 365 hari. Bagilah 12 tuan-tuan. Kalau kalender kita pula, kalender Arab ni ataupun kalender Islam, Muharram, Safar ni, dia berdasarkan apa? Anak bulan. Anak bulan terbit dan timbul anak bulan tu. Dia ada 12 bulan juga, tapi kira anak bulan tu kita boleh tengok ikut anak bulan. Macam kita tengok bulan ni, kalau dia awal bulan dengan akhir bulan, kita tahu dia bentuk dia bulan sabit. Betul tak? Awal bulan, akhir bulan. Kalau dia tengah bulan 13, 14, 15, bulan mengambang. Walaupun kita tak tengok kalender, kita tahu. Betul tak? Itu je kalender Islam, senang tengok bulan ni. Kalau mengambang elok ya, itu 13, 14, 15. Ada orang pandai dia tengok bulan ni. Ada orang yang mahir tuan-tuan. Dia tengok bulan, dia tahu apa hari bulan ada tuan-tuan.
saya jarang tengok. Tapi ada orang yang mahir dia tahu. Dia tengok bentuk bulan tu. Cuma kita di Malaysia ni banyak awan. Jadi tak nampak tuan-tuan. Sebab tu nanti tuan-tuan kita nak raya, nak puasa ke nak raya, akan ada orang kan, penyimpan muhur raja-raja. Hak dulu meninggal dah, hak dulu. Ingat hak dulu lama dia, ni hak baru dah. Dulu kalau nak raya ke nak puasa, keluar dia kan, saya menyimpan muhur raja-raja, esok raya kan. Kita pun seronok lah tuan-tuan. Saya ingat waktu saya kecil dulu, saya kecil lagi, orang kata esok raya. Ramai orang kata esok raya. Saya sekolah rendah kot, macam tu lah. Kata esok raya, dah standby lah baju raya. Kita sekolah rendah kan, tahu apa kan, budak-budak. Tiba-tiba dia tulah keluar tu, meninggal dia tu. Saya isytiharkan esok tak raya. Oh nampak. Kita pun apalah, kita ingat raya. Orang duk kata nak raya. Tapi lah ni tuan-tuan tak perlu tengok ada kot. Tapi itu secara kita panggil program rasmi lah. Ya, hanyalah isytihar rasmi. Sekarang ni tuan-tuan tengok kalender tu confirm tu lah tuan-tuan. Kalender tuan-tuan tengok kalender ya tuan-tuan, tak payah tengok bulan. Pasal apa? Dia ada apa sebab tuan-tuan. Pertama kita nak menentukan bulan ni. Ni yang dia tunjuk ni 29, 30 ni. Kalau kalender orang putih dia tak ubah lah. Betul tak kan? Dia maintain lah. Cuma apa? Februari lah kan. Tahun lompat dengan tak lompat kan. 28, 29 kan. Tapi kalau kalender Arab ni dia ada berubah. Ada bulan 29, ada bulan 30. Jadi dalam ni kata akhir zaman banyak yang jadi 29 tak jadi 30. Maksud dia bulan tu dia tak apa? Awal lah nampak. Kemunculan anak bulan awal tahun tu awal lah nampak. Cumanya tuan-tuan di Malaysia ni macam mana menentukan bulan ni, awal bulan tuan-tuan. Menentukan awal bulan dia ada 3 cara. Cara yang pertama ru'yah, tengok anak bulan lah. Yang kedua hisab. Hisab ni dikira umur bulan walaupun tak tengok, tapi dia tahu anak bulan tu timbul ke tak timbul. Adalah cara tengok berapa darjah tuan-tuan. Saya pun bukan ahli falak tuan-tuan, tapi saya tahu lah dia guna kiraan. Jadi apa darjah untuk tahu terbit ataupun tak terbit anak bulan. Pertama ru'yah, senang lah ru'yah kita tengok betul tak? Yang kedua hisab. Hisab ni tuan-tuan bukan kita guna kat bulan ya. Kita guna juga pada waktu solat. Ni hisab tuan-tuan waktu solat. Kalau ikutkan tuan-tuan, semayang Zuhur kan, bila masuk? Kalau saya tanya tuan-tuan, Zuhur masuk bila? Tuan-tuan akan tengok jam. Ustaz, Zuhur pukul 1.30 apa? 1.34. Zuhur bukan 1.34. Zuhur bila tergelincirnya matahari. Nampak tak? Tapi kita tak kata ada tergelincir matahari. Bila masuk Zuhur? 1.34 Ustaz. Hisab mana tu? Itulah hisab. Padahal kita kena tengok matahari dulu. Macam mana kita tak nak tahu matahari tu tergelincir sikit? Ada cara dia. Okey, asar bila masuk? Tuan-tuan tengok jam tu. Okey, asar 4.51 Ustaz. Bukan 4.51. Bila bayang tu sama panjang dengan sama panjang dengan benda tu. Contoh matahari sini kan. Tuan-tuan letak botol ni. Tengok cahaya botol ni. Okey, bayang di sini. Wih, sama lah. Asar lah. Sama aja masuk asar. Ataupun kita bagi lebih sikit ke. Tapi kalau sama tu masuk asar. Boleh lah. Itu cara tu asar. Tapi kita tak buat lah. Kita 4.51 betul. Ni hisab. Maksud dia orang dah kira dah 4.51 tu memang betul. Tak percaya tu tuan buat. Bila masuk maghrib? Maghrib 7.33. Bukan 7.33. Kalau ikut betulnya kira dia lagu mana? Bila tenggelam matahari. Tenggelam semua. Maksud dia kita tengok betul tak kan? Tapi kita tak tengok lah. Betul tak? Kita tengok jam je. Semua pakai tengok jam je tuan-tuan. Yang sedih ya, ada satu masjid. Saya ingat. Masjid kat tempat saya. Saya sebut lah masjid tinggi tuan-tuan. Dia punya jam tu, saya semayang, saya tengok dah. Jam dia cepat. Cepat banyak juga. Dalam 3-4 minit cepat. Saya duk perasan ni aduk azan awal. Jadi saya tengok jam ni cepat ni. Tak apalah. Bila masuk Ramadan, dia pun azan ikut jam tu. Orang keliling masjid tinggi buka puasa. Kalau ikut mazhab kita batal lah puasa. Betul tak? Walaupun tak sengaja, walaupun silap, batal. Tak sengaja, batal. Ni pegangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada yang kata tak batal, ada, bukan tak ada, ada itu mazhab Hanbali lah. Tapi yang kita pegang batal lah. Sebab tu yang jadi di Selangor kan, ada jadi Selangor, dirombak kat mana yang silap azan tu kan.
Depa umum pakat buka puasa, maka majlis ni lah agama Jabatan Agama Islam Selangor suruh qada. Yang mana buka puasa tu qada balik. Sebab tu saya sure kat tuan-tuan, kalau azan tuan-tuan pergi mana-mana azan pun tuan-tuan tengok jam handset tuan-tuan. Sekarang ni handset kita ni kan canggih. Kita ada waktu solat. Waktu solat tu dia generate daripada JAKIM tuan-tuan. Dia tu generate pada JAKIM. Dan tuan-tuan punya jam ni sangat tepat. Sebab kalau handset tuan-tuan ni, Android ni, tuan-tuan connect dengan apa? Internet, dia akan synchronize lah tuan-tuan. Macam itulah. Dia bagi masa kita ni memang sama dengan masa antarabangsa. Dari segi saat pun tepat. Kira memang tepat sungguh lah tuan-tuan jam handset ni. Sampai saya pun segan nak pakai jam tangan dah tuan-tuan. Handset ni. Sebab tepat setepat-tepatnya. Baik, jadi tuan-tuan kalau buka puasa tengok dulu lah tuan-tuan. Nah. Jadi masjid tinggi saya tengok, hampir saya tengok, saya kata kat JK, silap ni. Dah berapa hari lepas azan. Kata jam tu cepat, batal puasa orang buka ni. Barulah depa modify balik. Lepas tu baru depa tukar jam baru terus tuan-tuan. Jam tu masalah. Memang jam kalau dah lama dia makin cepat seminit ke lambat seminit. Macam itulah. Berapa lama dia jadi macam tu sikit. Jadi tuan-tuan, sama juga Isyak. Isyak bila masuk? Isyak pukul 8.43. Tapi kalau ikut kiraan dia, yang sebenar dia bukan 8.43. Ini hisab. Maksud dia ahli falak di Malaysia ni telah buat kiraan supaya kita tak perlu tengok dah. Boleh lah. Kita tak payah tengok langit dah. Tak perlulah ramai-ramai Tok Bilal nak pergi tengok langit. Tak perlulah. Apatah lagi kalau hujan. Kalau hujan tak nampak. Betul tak? Hujan tak nampak. Jadi dah buat kiraan dia. Bila masuk Isyak, bila hilang syafaq merah. Tuan-tuan tengok sekarang ni maghrib kan. Tuan-tuan tengok di kaki langit tempat matahari terbenam tu, dia ada macam apa merah-merah tu kan. Dia panggil syafaq merah. Kalau hilang syafaq merah tu, masuklah Isyak. Tuan-tuan memang betul. Selagi mana tak 8.43 ada syafaq merah tu. Hilangnya syafaq merah lebih kurang 8.43 lah tuan-tuan. Tapi kalau hujan tak nampak. Kita kena tunggu lama. Betul tak? Tunggu lama agak gelap kita ijtihad je tuan-tuan. Sama dengan subuh. Bila masuk subuh? Bila terbitnya Fajar Shadiq. Fajar Shadiq ni lagu mana rupa dia? Dia ada dua fajar. Fajar Shadiq, Fajar Kazib. Fajar Kazib, fajar yang tipu tuan-tuan. Nama ialah tipu, orang tersilap. Satu lagi Fajar Shadiq, fajar yang betul. Fajar tipu ni, Kazib ni, cahaya dia, tuan-tuan, cara nak tengok dekat tempat matahari nak naik. Di timur lah, timur. Tengok tempat matahari nak naik tu, di kaki langit tu. Kalau ada satu cahaya daripada kaki langit, dia memanjang ke tengah langit macam ekor serigala warna putih. Itu Fajar Kazib. Boleh lah. Jangan tak masuk subuh lagi tu. Boleh makan lagi lah nak sahur. Fajar Shadiq ni macam mana? Di kaki langit tempat matahari nak naik tu, dia ada cahaya matahari yang mencapah. Mencapah dia lagu ni. Dia mencapah lagu ni. Warna putih. Masuklah. Tapi kalau hujan tak nampak. Itu yang buat ahli falak ni. Ini hisab tuan-tuan. Kita sekarang ni waktu solat memang hisab. Habis tu tuan-tuan, bulan Ramadan, yang tuan-tuan tengok di kalender tu hisab. Dia guna kiraan ahli falak pada usia bulan. Macam tadi lah kan, tengok matahari apa semua. Jadi tengok usia bulan berdasarkan kiraan falak. Sebab tu tuan-tuan, saya bagi tahu tuan-tuan lah, untuk raya ke puasa ke, tuan-tuan tengok kalender tuan-tuan. Di Malaysia kita pakai apa? Pertama ru'yah. Ru'yah ni kalau tuan-tuan di Malaysia dan Indonesia ataupun di kawasan Asia ni kurang sesuai. Kenapa kurang sesuai? Kita awan banyak. Betul tuan-tuan. Awan banyak, hujan. Kalau tuan-tuan tahu yang tengok apa? Anak bulan tu, boleh dikatakan 95% ataupun lebih memang tak nampak pun tuan-tuan. Balai Cerap kan, dekat Lumuk, dekat Gunung Jerai kan, merata dekat Malaysia ni. Kat Negeri Sembilan, semua negeri ada Balai Cerap. Boleh dikatakan memang tak nampak. Tak apalah, boleh jadi berkumpul sambil minum kopi tuan-tuan. Tapi memang tak nampak. Habis tu kena berkumpul juga. Sebab Malaysia menggunakan kaedah yang ketiga. Bukan ru'yah, bukan hisab. Yang ketiga, iaitu imkan ru'yah. Apa itu imkan ru'yah? Gabungan antara dua. Boleh lah. Gabungan antara ru'yah dan hisab. Macam mana? Asas dia pegang pada hisab. Asas dia pegang pada hisab tu, kiraan tu. Tapi kenapa pergi tengok? Itu kata imkan ru'yah tu. Manalah tahu nampak. Itu tuan. Itu pergi tengok tu. Kod nampak.
Tapi boleh saya katakan memang tak nampak lah tuan-tuan. Hak kalender tu lah betul tuan-tuan. Setakat ni lah kalau ingat dalam sejarah Malaysia ni belum ada lagi kot kita bercanggah dengan kalender tuan-tuan. Payahlah. Cuma ru'yah ni tuan-tuan yang sesuai di Arab Saudi ataupun di negara-negara Arab. Pasal apa? Depa kawasan yang kurang hujan. Tidak ada awan. Pasal apa depa tak ada awan? Pasal depa tak ada buruk. Awan yang kita tengok, awan tu apa? Awan adalah apa dia? Partikel-partikel halus yang bergabung dengan wap air di udara. Itu yang ada awan tu tuan-tuan. Yang kita tengok banyak awan tu kan. Itu adalah wap air yang bergabung dengan partikel-partikel halus, habuk dan sebagainya, jadi awan. Di belah negara Arab, dia tidak ada pokok. Pokok kan tak ada. Air pun kurang. Itu tak ada awan. Arab kalau tengok biasanya memang nampak. Sampai orang ada komen kan. Pasal apa dia berkomen? Arab Saudi. Kita dengan Arab Saudi siapa lagi awal tuan-tuan? Kita ke Arab Saudi? Kalau waktu lah. Kita awal lagi kan? Kita awal 6 jam ke? Saya tak ingat lah, lebih kurang 6 jam, 5 jam. 5 jam. Tapi beberapa kali Arab Saudi puasa dulu pada kita. Raya dulu pada kita, betul tak? Maka adalah di kalangan orang, tuan-tuan tahu kalau di Indonesia tu dahsyat lah tuan-tuan. Golongan ni dia raya awal. Golongan ni raya lambat. Golongan ni puasa awal. Golongan ni puasa lambat. Ada satu tim tu, ada satu geng tu lagi, geng tarikat. Sebagian geng tarikat di Indonesia kan banyak. Dia puasa ikut dia, raya pun ikut dia, tak ikut pemerintah. Jadi tuan-tuan, yang mana satu betul? Kita bukan puasa ikut Arab Saudi tuan-tuan. Kita puasa mengikut kerajaan yang merintah tuan-tuan. Orang yang berkuasa lah tuan-tuan. Bagaimana diputuskan. Dia disebut dalam hadis tu. Puasa. Ada jenazah. Ada jenazah. Pak Isyak. Isyak. Orang mana orang sini? Tua, muda. 39. Sakit apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Baik tuan-tuan, tak apa. Jadi tuan-tuan, tapi saya ingatkan tuan-tuan dan diri saya lah. Setiap kali kita tengok mana-mana masjid lah kalau kita pergi, kalau ada jenazah tuan-tuan, kita tunggulah sembahyang sama-sama. Betul tak? Saya mana masjid Bagan Serai, masjid mana-mana kita berhenti saat ni ada jenazah, kita tunggulah saat. Kadang-kadang jenazah lepas sembahyang saat kan. Kalau dia tak lama, kita sembahyang saat. Sebab orang yang berada dalam keranda tu mengharap doa kita yang hidup. Satu. Yang kedua tuan-tuan, kena ingat satu benda tuan-tuan. Apa benda ingat? Bila kita tengok ada keranda macam tu, akan datang satu masa lagi kita duduk dalam tu. Mesti tuan-tuan. Mesti. Kena bayangkan tuan-tuan. Duduk saat tuan-tuan bertafakur tuan-tuan. Yang bertafakur, bermuhasabah, duduk saat, kosongkan fikiran. Betul tak? Baru dia nak memberi kesan dalam hati tu. Kalau kita kata memanglah aku akan masuk dalam tu, dia tak ada apa. So relax, tenang, kosongkan fikiran, tenung. Satu ketika kita akan duduk dalam tu. Bila esok, lusa, tahun depan, lagi 5 tahun, siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Tapi kita pasti duduk dalam tu. Betul? Confirm tuan-tuan, kita akan duduk dalam tu. Kecuali lah kita mati tenggelam dalam laut, orang tak jumpa jenazah. Kalau orang jumpa, duduk dalam tu lah tuan-tuan kita. Saya baru ni pun sama di Masjid At-Taqwa Bagan Serai. Kan Bagan Serai saya sebut ada 2 masjid. Dulu satu Masjid Bagan Serai, satu lagi dalam Taman Serai Maju tuan-tuan. Ada satu surau jadi masjid. Surau tu besar. Saya mengajak di surau tu juga besar, jadi masjid lah. Sama saya sembahyang jenazah. Rupanya di satu jemaah tu rajin mengaji. Isteri dia meninggal, umur 68, sakit jantung. Cerita sedih lah kat saya. Sampai masuk tuan-tuan, nak buat lagu mana? Itu dunia tuan-tuan. Kita muhasabah tuan-tuan, ini penting. Kita muhasabah, itu sikap dunia begitu tuan-tuan. Sampai masa kita akan pergi. Tuan-tuan balik ni, tengok muka isteri tuan-tuan, muka tengok anak-anak. Kena ingat akan datang satu ketika kita akan tinggalkan mereka, ataupun mereka tinggalkan kita. Mesti semesti-mestinya. Walaupun kita tak mau ingat lah, mati dalam keadaan tak muhasabah. Saya pernah pergi ziarah satu orang sakit teruk di CCU.
Yang kan nak meninggal dah, tapi panjang je umur dia tuan-tuan. Lama dah, saya ingat dalam 3-4 tahun lepas. Saya pergi ziarah dia, sakit teruk tuan-tuan. Tak tahu sakit apa, dia kencing manis jantung, jadi dia macam tak sedar diri kan. Masuk CCU. Jadi suami dia jumpa, kata, ustaz. Suami dia menangis. Ustaz, doa lah ustaz. Nangis-nangis. Saya tak pernah tengok orang umur 60-an menangis tuan-tuan. Tapi dia sayang bini dia kan. Dia kata kat saya, ustaz, kalau nak mati dulu, biarlah saya mati dulu. Kalau tanya kat isteri dia kata, biarlah sayang mati dulu. Betul tak? Tanya kat suami kata, biarlah suami mati dulu. Pasal apa? Ni kalau betul-betul sayang lah tuan-tuan. Tapi kalau suami dah tak sayang bini dia, eloklah mati pun. Boleh aku menikah lain. Ataupun isteri dia, eloklah mati pun orang tua ni. Susah. Ni cerita sayang sungguh lah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia tak mau merasai kehilangan. Dia sayang bini dia. Dia tak boleh fikir kalau bini dia tak ada. So, isteri dia pun sama. Sayang sangat suami. Dia tak boleh bayangkan kalau suami dia tak ada. Tapi dunia tak begitu. Kita mesti meninggalkan. Betul tuan-tuan? Mesti. Tak dapat tidak tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, supaya kita apa tuan-tuan? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Janganlah kita ni apa? Sedih sangat apa yang hilang lepas pada kita. Betul tak tuan-tuan? Kadang-kadang dunia ni kan, motor kena curi lah, buat bisnes rugi 20,000 lah. Betul tak kan? Kita punya tanah ada orang curi lah. Betul tak? Curi buah sawit. Dunia, janganlah sedih sangat. Betul tak? Sebab kita akan tinggal tempat ni. Ikailah ta'sau ala ma fatakum. Jangan sedih sangat. Saya pernah jumpa ada kawan saya buat bisnes, rugi 120,000. 10 tahun bayar pinjaman. Dunia. Betul? Relax. Itu dunia begitu. Tuan-tuan pernah rugi dalam hidup ke tak pernah rugi? Ke tak pernah rugi tuan-tuan? Saya pernah jumpa ustaz yang rugi pun puluh ribu, ratus ribu pun ada. Buat bisnes ni kena kelentok. Bisnes ni kena kelentok. Itu dunia. Bukan orang Islam. Hatta orang bukan Islam juga merasai benda yang sama. Itu dunia. Ujian. Darul ibtila. Jangan sedih sangat. Kawan saya rosak buah pinggang. Umur 33 rosak buah pinggang. 32, 33. 32. Rosak buah pinggang. Buah pinggang rosak. 32 rosak buah pinggang. Dialisis. Tuan-tuan, orang lelaki kalau rosak buah pinggang, dia tak function dah sebagai lelaki. Nah, kawan saya perasan patutlah dia dapat. Sebelum dialisis tu dia okey dapat anak. Lepas dialisis memang dia takkan dapat anak dah. Tuan-tuan pun tahulah, fungsi lelaki tu hilang lah. Kesian daripada isteri dia kan. Tapi isteri boleh je minta fasah bila suami tak dapat memenuhi kehendak batin dia kan. Tapi bayangkan dia hilang nikmat yang besar. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, Kalau lah orang kata kat tuan-tuan, orang bagi pilih kat tuan-tuan, aku bagi hang 10 juta, tapi buah pinggang hang dua-dua aku bagi rosak. Tuan-tuan pilih 10 juta ke pilih buah pinggang tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pilih 10 juta kot ustaz. Apa makna hidup kalau hang ada 10 juta buah pinggang dah rosak? Kawan saya hilang buah pinggang tuan-tuan. Ini nikmat yang bukan nilai juta. Tidak ada nilainya. Betul tak tuan-tuan? Seorang lagi kawan saya tahun lepas, buah pinggang rosak, kronik tahap 4 dah. Tak ada nak dialisis, meninggal tuan-tuan. Syukur pada Allah tuan-tuan. Kita buka mata ni tuan-tuan, nikmat. Betul tuan-tuan? Ni kita boleh hidup ni. Antara nikmat yang kita lupa, kita hidup lagi tuan-tuan. Betul tuan-tuan? Kalau kita mati tuan-tuan, kalau kita mati hari ni, semua kita hilang. Betul tak? Kita punya mata pun akan rosak. Betul, dalam kubur. Buah pinggang kita pun rosak dalam kubur. Kita punya nikmat semua rosak. Harta kita dibahagikan. Bini kita mungkin kahwin lain. Kita punya tanah pun akan dibagi pada ahli waris. Betul tak? Kalau mati, hilang segala-galanya. Syukur selagi mana kita boleh buka mata. Boleh kan? Saja nak bagi ingat tuan-tuan. Sebab kadang-kadang ada orang dia sakit, dia kecewa. Tidak, dia umur 60-an, 70-an, dia sakit, dia kecewa, dia rasa lemah semangat. Subhanallah. Ini bukan tempat kita. Sana tempat kita. Kalau kita dah 60, mata tak nampak, 70, lutut dah tak kuat. Kalau kita dah umur 70, kena dialisis, ingatlah Allah Ta'ala nak bagi kita ingat, nun di sana tempat saya kita, bukan sini. Betul tak tuan-tuan? Bukan sini tempat kita.
Tempat kita sana ni semua ni. Saya tuan-tuan semua akan mati dah ni. Mesti tu duduk dalam keranda tu. Mesti kita akan duduk dalam tu. So janganlah sedih sangat dengan benda yang lepas di dunia ni. Ingat akhirat tu tuan-tuan. Okey, so itu sebagai peringatan lah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kemudian jadi dia ada 12 bulan. Jadi tuan-tuan, kita pegang imkanur ru'yah. Jadi kata ni, pengarang ni, maksud dia sebelum akhir zaman ni, kalau di negara yang kita tengok ni lah bulan ataupun hisap, biasanya bulan tu tak cukup 30. Nah, mungkin dalam 29 saja. Tak jadi 30 dalam banyak-banyak bulan. Wallahu alam tuan-tuan, sebab saya tak perhati sangat kalender tuan-tuan. Tengok kalender kan, kita boleh tahulah tu hisap. Hisap ni makna dia apa? Kita tengok bulan tapi tak nampak, tapi esok raya juga. Pasal apa? Katakan ni malam 28 kan, esok malam 29. Hari ni 29, kita pakat tengok kan. Kalau nampak anak bulan awal tahun, esok raya kan. Kalender dah tulis dah, puasa bulan ni 29. Betul tak? Jadi Ramadan 29 bukan 30, esok raya. Tapi tuan-tuan, bila tengok, saya tak silap saya tahun lepas 29 puasa, betul tak? 29 kan? Kita tengok bukan nampak pun. Tahun lepas bukan nampak. Kenapa kita puasa 29? Padahal tak nampak lagi anak bulan Syawal. Sebab berdasarkan kiraan hisab, anak bulan tu memang ada, tapi awan yang tutup. Boleh no? Macam kita lah tadi. Sebenarnya syafaq merah tu memang dah hilang, tapi awan tutup kita tak nampak. Boleh no? Sama juga kalau gelap kan, bila gelap kita tak nampak bayang, betul tak? Bayang matahari tak nampak, tapi sebenarnya bayang tu memang dah panjang dah. Nah, kalau zuhur, saya lupa tuan, macam nak tahu zuhur masuk? Tergelincir matahari macam mana? Tuan-tuan berdiri bawah matahari ni, kalau matahari kat atas kita, cahaya kita kat bawah kaki betul-betul bulat. Bila tergelincir sikit ke barat, maka cahaya tu akan sengit sikit ke sana. Matahari ke sini, cahaya ke sini lah, betul tak? Ke tepi ni. Tergelincir sikit dia tu, maka masuklah zuhur. Nah, okey tuan-tuan, tak apa. Yang ke-36, kita kena berhenti awal tuan-tuan. Boleh lah, isyak kita jalan. Bila luar pada jenazah. Yang ke-36 adalah segala perjanjian itu dibatal akannya. Maksud dia orang tidak menunaikan janjinya. Boleh tuan-tuan Kita boleh tengok sekarang ni dunia menyaksikan perang dunia. Bukan perang dunia, hampir menjadi perang dunia apabila Rusia menyerang Ukraine. Ini benda yang menakutkan sebab NATO tak terlibat lagi. Rusia dia ada nuklear tuan-tuan. Itulah dia punya dia punya arsenal dia lah. Ramai, dia ada 6,850. Kalau lah bukan kerana Rusia ada nuklear, saya ingat mungkin NATO join. Kalau NATO join, agak sukar lah untuk Rusia menang tu. NATO kan ramai tuan-tuan, Perancisnya, Britain, Amerika, negara-negara nuklear dia semua ni. Tapi Rusia dah sebut, kalau negara lain terlibat, Rusia tak teragak-agak menggunakan nuklear. Itu yang orang tak berani nak masuk tu. Jadi orang tak berani masuk. Tapi siapa yang betul tak betul, wallahu alam tuan-tuan. Susah nak cakap tuan-tuan. Tapi kita sebagai orang Islam, kita harap berhentikan peperangan ni lah. Asalnya Rusia tak nak bagi Ukraine masuk dalam NATO. Sebab Ukraine tu dia maju. Ukraine ni banyak rakyat dia cakap Rusia. Budaya Rusia. Ukraine ni agama dia Kristian Ortodok, sama dengan Rusia. Tengok gereja dia macam masjid. Atas dia ada salib. Pasal tak? Itu Kristian Ortodok lah tu. Tuan-tuan kalau tengok Rusia akan nampak tak yang warna-warni macam masjid tu kan? Itu gereja Kristian Ortodoks. Kristian yang dekat dengan Islam. Dua-dua Kristian Ortodok. Cakap bahasa Rusia, budaya Rusia. Dan majunya Ukraine tu kerana pemimpin Rusia dulu. Depa yang majukan Ukraine. Tiba-tiba Ukraine merdeka, jatuhnya Soviet Union jatuh, Ukraine merdeka. Dan Ukraine walaupun merdeka, dia masih lagi walak dengan Rusia lah. Komunis lah. Komunis dia bukan dari segi pegangan akidah dia, dari segi pegangan politik dia. Dari segi pegangan politik dia. Jadi tuan-tuan, pada tahun awal tahun 2000 kot, parti yang pro Rusia ni kalah. Parti yang pro Rusia kalah, naik parti yang pro demokrasi. Maka mereka ni sangat-sangat nak masuk dalam NATO. Pasal apa? Bila masuk dalam perjanjian Atlantik Utara, kalau mana-mana negara diserang, mereka semua pakat serang negara tu. Sekarang ni ada 29 negara bawah NATO. 29 tuan-tuan. Kepala dia Amerika lah. Dia ada Perancis,
dia ada Britain, dia ada Poland, dia ada Jerman. Ni semua power-power tu kan, kuasa dunia semua. Ada 29. Kalau satu negara diserang, depa pakat-pakat ramai serang negara yang serang tu. Rusia tak maulah Ukraine masuk. Sebab bila Ukraine masuk, apa jadi? Amerika akan letakkan peluru pemandu nuklear dia di Ukraine. Turki ada peluru pemandu nuklear, tapi bukan Turki punya, Amerika punya ada. Amerika akan letak di negara NATO ni semua ada peluru pandu nuklear. Bila dekat dengan Rusia, bukan senang nak tangkis. Apatah lagi kalau peluru pandu tu laju, hypersonic. Payah nak tangkis tuan-tuan. Tu Rusia agak takut. Saya sedikit daripada permulaan nampak macam Rusia ni betul jugalah. Dia tak maulah kan. Apatah lagi dia sedih Ukraine ni asalnya pemimpin Rusia dulu yang maju kan. Malah Ukraine adalah negara yang paling banyak simpanan uranium dalam dia. Itu yang Rusia terketak-ketak nak tuan-tuan. Tapi kena ingat Amerika pun sakan juga nuklear dia. Amerika ada 6,450 yang dah bersedia untuk ditembak. Bila-bila saja tembak. Tuan-tuan tengok, dia semua bergaduh ni kadang-kadang macam budak-budak pun ada. Pasal geng, betul tak kan? Hang pro komunis, kami pro demokrasi, yang bergaduh. Betul tak kan? Macam budak-budak tuan-tuan. Walaupun pemimpin dunia kadang-kadang sikap budak tu ada. Sama China dengan Taiwan. Taiwan Amerika bagi bantuan. Pasal apa? Taiwan demokrasi. China dari segi politik dia komunis. Jadi macam budak-budak tuan. Dan pada tahun 1991 dah ada perjanjian dah antara Amerika dengan Rusia, jangan mengembangkan pengaruh. Seolah-olah Amerika melanggar apa? Melanggar ni lah perjanjian dulu. Itu Rusia attack. Tapi tuan-tuan, 2 hari sebelum Rusia attack tu, Ukraine dah isytihar dah. Dia tak mau masuk NATO. Pasal tak mau jadi perang dengan Rusia. Dia dah sebut dia tak mau masuk. Dan NATO pun tak terima dia. Tapi saya agak terkilat lah. Pasal apa Rusia serang juga. Walaupun dia bukan Islam tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena tahu, dia pun juga umat Nabi Muhammad tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad ni ada 2. Pertama ummatul da'wah, ummatul istijabah. Ummatul istijabah ni umat yang telah menerima dakwah. Kita semua orang Islam ni. Kita ni umat yang telah menerima dakwah. Depa yang bukan Islam tu di Ukraine ke di mana-mana, depa umat Nabi juga, tapi ummatud dakwah yang kita kena dakwah. Kesianlah tuan-tuan kalau mati sebelum sampai Islam pada depa. Betul tak? Dari segi nilai kemanusiaan lah. Ada orang kadang-kadang lantak pi ya depa mati. Oh, kita bukan macam tu. Kita Islam ada nilai kemanusiaan. Jadi tuan-tuan saya tak tahulah pengakhiran dia lagu mana. Kalau NATO masuk campur, dia akan jadi perang dunia. Itu je. Kalau jadi perang dunia, wallahualam, macam dulu tuan-tuan, Jerman sangat kuat. Jerman sangat-sangat kuat. Mungkin lebih kuat daripada Rusia sekarang ni tuan-tuan. Kenapa Amerika kuat tuan-tuan? Lepas perang dunia yang kedua, Amerika sangat kuat. Sebab lepas perang dunia yang kedua, segala saintis-saintis Jerman, pakar-pakar senjata ni, Amerika bawa pergi ke Amerika. Albert Einstein yang buat nuklear tu kan, dia bukan asal pada Amerika. Yahudi je berasal pada Jerman. Jadi pakar-pakar bom senjata ni yang asal pada Jerman, Amerika bawa pergi ke Amerika. Tu yang Amerika negara pertama jumpa nuklear atom tu, bom atom. Tu jadi kuat tuan-tuan. Jerman dulu kuat, dia pergi serang Poland. Dia serang je Poland, mula-mula orang biar. Maka jadilah Britain, masa dulu geng tuan-tuan. Britain, Soviet Union, Amerika, Perancis, semua pakat-pakat serang Jerman. Jerman, Itali dengan Jepun. Baik tuan-tuan, jadi kita harap tuan-tuan tak jadi perang dunia tuan. Tapi kalau NATO masuk, dia akan jadi perang dunia tuan-tuan. Saya tak tahulah. Bila jadi perang dunia tuan-tuan, kita semua akan susah. Ekonomi dunia semua akan merudum tuan-tuan. Akan merudum, akan jadi satu saat yang kelam seluruh dunia tuan-tuan. Pasal apa? Bila jadinya perang antara kuasa dunia tuan-tuan. Kalau kita bukan kuasa dunia tuan, na'udzubillah lah, kalau Malaysia perang dengan Singapura, dia tak jadi perang dunia tuan-tuan. Itu perang kita ya tuan-tuan. Ni bila pertemuan antara 2 gunung yang kukuh. Dia ada 5 kuasa. Amerika, Rusia, China, Britain, Perancis. Ni 5 ni. 5 ni kuasa besar dunia. Kalau bertembung sama mereka akan jadi perang dunia. Sebab sekutu lawan sekutu, betul tak? Mesti lawan. Tak apa tuan-tuan. Belum kita tuan. Jadi tuan-tuan, mana ni cerita bab batal. Jadi saya nampak perjanjian dibatalkanlah tuan-tuan. Patutnya Rusia tak nak bagi Ukraine masuk dalam NATO, dan Ukraine isytiharkan dia tak nak masuk. Dan NATO pun tak mau terima keahlian Ukraine supaya tak jadi perang.
Rupanya Amerika Rusia serang juga. Rupanya ada benda lain lah, uranium dalam tu lah, budaya dan sebagainya. Saya sukar nak sebut mana satu salah, mana satu betul, tuan-tuan. Susah nak sebut. Yalah, Vladimir Putin ni tahulah uranium banyak dalam tu. Tapi itulah, rupanya Ukraine tidaklah sekuat Turki, tuan-tuan. Jauh lah Turki kuat. Turki dia ada F-16. F-16 ni jet berjuang tu kan. Kalau ada F-16 tu senang kan nak tembak jet-jet Rusia, tuan-tuan. Dia tak ada, dia ada MiG-29 ni jet zaman dulu punya, tuan-tuan. Kalau F-16 power lah sikit. Yang Turki tembak jet Rusia tu kan, berapa biji dia tembak. Di Syria pun dia tembak Su-24 Syria punya. Rupanya Ukraine taklah sekuat Turki ya. Jauh Turki je lebih kuat lah berbanding dengan Ukraine. Baik tuan-tuan, tak apa. Itu perjanjian yang dibatalkan. Kita pun boleh nampak. Kemudian seterusnya yang ke-37 adalah segala perempuan itu syarikah akan suaminya pada perniagaan. Maknanya banyak orang perempuan tolong suami berniaga. Banyak tuan-tuan. Ini bukan tanda yang berdosa, tuan-tuan. Saya dah sebut kat tuan-tuan dah. Tanda kiamat ni ada yang buruk, ada yang dilarang, ada yang sebagai tanda sahaja. Nah, sebagai tanda. Contohnya masjid dihias tersegam indah. Tuan-tuan punya masjid cantik tak? Mana boleh tak cantik? Kapek pun 40,000, 21,000. Oi, boleh tidur atas ni. Saya punya rumah tak ada kapek lagu ni, tuan-tuan. Saya tak tahulah kok Haji Rahim ada rumah kapek ni. Ini tidur atas kapek ni tak sakit belakang lah, tuan-tuan. Punya tebal lembut. Masjid disegeram indah kan. Adakah berdosa? Tak berdosa. Sebagai tanda je. Nak beritahu nanti umat Islam hebat. Bukanlah salah. Sama juga tuan-tuan, orang perempuan nanti lebih ramai pada orang lelaki. Adakah salah orang yang melahirkan anak perempuan? Orang dapat anak perempuan menyebabkan tanda kiamat? Bukan. Itu sebagai tanda je. Boleh lah, semata-mata tanda. Sama dengan ini. Dulu tuan-tuan zaman Nabi SAW, yang bekerja hanya suami. Isteri buat apa? Duduk saja? Tak. Isteri buat kerja rumah. Isteri memang zaman sahabiah. Tuan-tuan tengok antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah. Fatimah buat kerja. Kemas rumah, uli tepung, gandum, masak. Jadi sebab tu pandangan jumhur, isteri bukan duduk saja, buat kerja rumah. Walaupun saya tak Nabi, kalau ada pandangan macam pandangan Imam Syafi'i dan sebagainya, kata isteri tak wajib. Ada pandangan sebut isteri tak wajib buat apa. Siapa yang kena masak? Suami. Siapa yang kemas rumah? Suami juga. Siapa yang kena kerja? Suami juga. Isteri buat apa? Sekadar melayani suami sahaja. Kehendak dia lah. Ini pandangan sebagai ulama lah. Tapi kalau ikut jumhur, tidak. Isteri kena juga bekerja di rumah. Seperti mana Sayyidatuna Fatimah, dia menolong Sayyidina Ali. Sehingga kan ada sebut dalam hadis kan, Sayyidatuna Fatimah ni mengadu kat Nabi. Pasal penat kan, dia uli tepung tu, letih, penat, minta hamba boleh tolong. Minta tolong kat Nabi ni sebab kerja penat. Hamba tak ada. Kerja rumah kan teruk banyak. Minta kat Rasulullah seorang hamba supaya boleh tolong buat kerja rumah. Tapi Nabi ni tuan-tuan, boleh bagi kan, banyak hamba kan dapat perang. Nabi pun dapat bahagian dia. Boleh je bagi, tapi Nabi tak bagi. Nabi tak bagi kemewahan pada anak dia. Walaupun Nabi boleh bagi. Jadi tuan-tuan, waktu malam dia tengah tidur, Nabi SAW datang kan. Dan Rasulullah suruh dia berbaring, Rasulullah duduk. Jadi terkenalah kaki Nabi yang mulia ni pada Fatimah dan Ali kan, radhiyallahu anhuma. Terasa sejuknya kaki Nabi. Lepas tu Nabi ajak kan, kalau rasa sempit hidup, betul tak? Rasa macam apa? 4 minit lagi. Oh, masuklah. Okey, saya habiskan ini ya. Rasa sempit hidup, susah. Nabi kata ada satu benda ni lebih bagus daripada seorang hamba. Ini nasihat untuk saya dan tuan-tuan. Kalau kita rasa di hidup kita sempit, ada banyak benda yang susah, runsing, amalkan. Nabi bagi. Mana dia apa? Sebelum tidur, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Itu saja. InsyaAllah keperluan tuan-tuan, segala benda yang tuan-tuan rasa berat dalam hidup, insyaAllah Allah Ta'ala akan bantu mudahkan. Boleh ya? Tapi biasanya kita tidur tak ingat apa. Tak apalah, tidur terus tuan-tuan. Apa zikir pun tak ingat. Jadi tuan, kita berhenti setakat ni. Kita bagi, nanti kita nak sembahyang jenazah lagi tuan-tuan. Pak Isyak, harap-harap mana yang ada ni sama-sama lah kita mendoa kepada jenazah tuan-tuan. Sembahyang nantilah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahrum wa la matura. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tak apa, nak habis ya?